Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illa Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bermula barang yang telah masyhur bahwasanya makna ketuhanan itu ialah keadaannya, badalnya itu Tuhan itu disembah dengan sebenar-benar. Dan lazim daripada yang demikian itu pula terkaya ia daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Dan makna Tuhan itu yang disembah dengan sebenar-benarnya dan lazim daripada keadaannya disembahkan dia dengan sebenar-benarnya, terkaya daripada tiap-tiap yang lainnya dan berkehendak tiap-tiap barang yang lainnya kepadanya. Maka kita faham daripada yang tersebut itu akan makna la ilaha illallah itu ialah la ma'buda bihaqqin illallahu. Tiada yang disembahkan dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Dan lazim daripada itu makna kita faham pula akan makna yang lain, iaitu la mustaghniya an kulli ma siwahu wa muftaqiran ilaihi kullu ma adahu illallahu amma istighnahu. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dia, belah ihsan dia semata, masih beri kesempatan kepada kita ada atas muka bumi dia. Alhamdulillah. Diberi kita nikmat Islam sejak lahir lagi, alhamdulillah. Diberi kita kemudahan untuk taat, jauhkan daripada maksiat, alhamdulillah. Limpah kurnia belah ihsan dia, dibukakan pintu hati kita, lapangkan dada kita, diseronokkan kita untuk duduk majlis-majlis yang mulia seumpama majlis yang kita berada. Alhamdulillah. Syukur diberi kepada kita keterbukaan hati, cerah fikiran, sentiasa ingat ke Tuhan, sedar dialah bagi hidup kita, mendengar kita, melihat kita, bercakap kita. Dialah bagi kedekat kepada kita, rezekikan kita. Dan tak ada apa yang ada atas muka bumi dan alam ini melainkan semua ketentuan dia. Wajib atas kita mengenal dia, mentauhidkan dia, zikirkan dia, ta'zimkan dia. Dan adanya semua makhluk ni adalah rahmat daripada Allah Ta'ala, yang besar sekali rahmat Allah Ta'ala beri, yang dengan sebab tu ada sekalian alam ni tiada lain melainkan adalah sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita Allah Ta'ala jadikan sebahagian daripada umat dia. Alhamdulillah. Syukur kita diberi kesempatan lagi pagi ni
kesihatan, kelapangan masa untuk meneruskan bacaan daripada kitab Sirajul Huda, insya-Allah. Alhamdulillah. Kita masih duk bicara makna yang tersimpul dalam la ilaha illallah, yang kerana itu disyariatkan kat kita, setiap orang yang nak masuk Islam mesti sebut kalimah keramat ini. Bukan bahasa gitu. Pasal apa keramat? Dia sangat luar biasa. Bila luar biasa itulah maka kita nak kena ambil faham dan nak belajar. Yang banyak yang sebut dia. Pasal keramat dia tu, kalau nak guna bahasa itu, bahkan bila dah sebut, yang kita nak ambil belajar, nak ambil faham ni apa dia? Macam mana nak ambil faham kalimah keramat ni? Makna dia tentu padat. Bila padat tu lah yang kita bila tak ada informasi yang tepat, tak belajar macam mana cara yang betul nak hadirkan kaifiat, kita sebut kalimah keramat tapi tak dapat apa-apa. Na'udzubillah. Itu yang kita nak ambil belajar, nak ambil faham macam mana nak menyebut la ilaha illallah ni dengan istilahnya hati hadir. Kalau tak hadir hati pun mesti ada hadisun nafsi, maksudnya cakap dalam hati, hadirkan, sedarkan kita duk sebut apa, dan sampai hati boleh terasa apa yang kita hadirkan tu sebati dengan jiwa dan raga kita, supaya dia bukan hanya ada di mulut tapi masuk dalam hati. InsyaAllah sebanyak apa kita boleh sebut, saya sebutlah. Cuma dia ada subjek akademik sikit dari sudut nak faham, ada makna lughawinya, tu istilah sebut ulama lah, dan makna istilahi. Yang makna istilahi ini adalah lazim daripada makna lughawi yang ada pada kalimah la ilaha illallah. Dengan itulah kita faham, yang dengan itulah ulama Allah Ta'ala cerahkan fikiran mereka, fahamkan kepada mereka perjalanan agama ni, dan syarahkan kepada kita apa rahsia yang ada pada kalimah yang pendek sebegitu rupa tapi mempunyai makna tak terhingga. Baik. Jadi kata dia, bermula barang yang telah masyhur. Bahkan kat kita bahasa Melayu khasnya memang masyhur sangat dengan apa dia nak sebut ni. Apa dia? Bahawasanya makna ketuhanan itu, bila sebut Tuhan ni, dia adalah keadaan Tuhan itu disembah dengan sebenar. Itulah maksud Tuhan. Pasal bila kita sebut la ilaha illallah, terjemah biasa, terjemah lughawi dia, terjemah bahasa word by word. La ilaha, tiada la ilah melainkan Allah. Itu kalau saya guna bahasa Arab lah. Tiada la ilah melainkan Allah. Bila sebut tak ada la ilah melainkan Allah, tu terjemah biasa Tuhan lah. Jadi bila sebut Tuhan ni, apa Tuhan? Itu yang kalau saya dan kalau kita lah, saya nak sebut ni, kalau kita dengar tok guru belah petani sana, dia terjemahkan Tuhan tu dengan kata dia tumpang kan. Tu bahasa sana kan. Supaya kita faham makna Tuhan tu. Kita memang dah lama dah mangli lah sebut Tuhan ni. Tuhan kita Allah, Tuhan kita Allah, Tuhan kita Allah. Kita faham Tuhan ni hanya satu sudut. Apa dia? Apa? Sembah. Kita faham tu kan? Jadi kalau Aci boleh sujud, Aci boleh sembahyang, kita rasa macam mana? Okey lah. Sedangkan kita tak ada makna lazim daripada sembah. Apa dia? Rasa bertumpang. Itu yang kalau Tok Guru belah petani, dia terjemahkan dan sedikit huraian lughawi je pun untuk fahamkan Tuhan tu. Tuhan ni apa? Tumpang kan. Apa maksud tumpang kan? Tempat kita menumpang, tempat kita bertaut, tempat kita bergantung harap.
Ada duit, kita bertumpang tak kat duit? Bertumpang kat duit. Tak ada duit susah tak? Kalau tak ada duit susah, ulur duit semua bagi kat saya. Saya nak banyak lagi nak bangun belakang tu kan. Jadi bertumpang tak kat duit? Bertumpang sebenarnya kat siapa? Yang tu yang kita nak faham ketuhanan tu. Dan kena letakkan makhluk ni, tempat makhluk dari sudut hakiki tempat bertumpang, hakiki untuk beri mudarat dan manfaat, tidak pada makhluk sama sekali. Sebab makhluk ialah makhluk. Makhluk takkan duduk tempat bertumpang. Walaupun kita perlu tumpangan atas jalan sabab. Yang ni yang istilah-istilah yang saya kata ada pelajaran akademik yang kita nak kena ambil dan nak kena faham. Dan atas kita nak faham la ilaha illallah ni istilahnya nak menyingkap untuk memahamkan sesuatu yang lebih besar. Akal kita memang boleh faham ni, memang boleh reti. Cuma bila kita tak belajar, kita hanya akan berpegang dengan apa yang kita tengok dengan mata kasar setiap hari. Atas proses cause and effect, sabab musabab tu kita nampak tu je. Dapat apa? Nasi. Kalau ngantuk je ni, masuk muka. Agak tak apa, tak boleh lagi macam mana? Telan kopi. Kopi apa? Radik ke? Kopi apa lagi? Bagi yang Muslim produk jangan sebut akapiak tu. Kopi radik je tau. Apa lagi? Tak ada lah. Iman Koko ke? Lagi? Ihsan Koko ke? Bubuh je. Top Koko ke? Lagi? Ustaz Koko ke? Pondok Koko ke? Apa biar? Apa Kokotin ke? Macam-macam nama lah ni lah. Sampai tenggelam lah Milo. Tapi Milo sebut je kan. Maksud ingat Koko, ingat Milo. Ingat ubat gigi, ingat Colgate. Ingat lampin buang, ingat Pampers. Ada jadi macam tu dah bahasa tu kan. Sikitlah ke sana. Sepatutnya kalau biasa macam tu jadi macam ni. Ingat makhluk, ingat Allah. Kalau dia punya CP sepatutnya lagi besar tu. Payah kita ni lah. Itu yang payah tu lah. Hak tu lah yang disuruh kita cari tu. Kalau senang sambil kentut aja dapat. Saya punya bahasa gitu, maaf lah sikit kan. Macam mana? Tak payah duk gaduh. Tak payah duk ngaji. Dengar saya sebut. Tak payah hantar Nabi Rasul. Wah, senang sangat. Senang try tengok. Terjun lah tengok. Bahasanya gitulah kan. Cubalah tengok. Memang susah. Lapar cari makan senang. Tapi lapar ingat Allah Ta'ala susah. Betul tak betul saya tak tahu. Semak lah kat diri dia. Kita sakit. Cari ubat senang. Tapi sakit. Nak cari Allah tu susah. Ya Allah, Engkau lah yang menyembuhkan aku. Mintalah ya Allah, Kau sembuhkanlah aku. Itu nisbah doa kan. Bila kita minta ya Allah Kau sembuhkanlah aku, memang takkan datang ubat daripada langit turun. Kelepuk jatuh, makanlah kau. Akan jadi. Tapi Allah Ta'ala dia akan, kalau istilah kata dia makbul doa tu, dia makbul. Tapi dia lalu dengan kita macam-macam perkara. Jumpa orang ni, sembang kat dia, dia pun sakit serupa macam kita. Contoh. Untuk dia pun makan ubat ni, dia pun lega. Dia suggest kat kita, tak pun dia bagi cuba kat kita, dia hadiah kat kita pula. Kita minta dengan Allah Ta'ala, tapi dapat tu macam mana? Melalui makhluk. Kita tak faham tauhid ni, kita kata apa? Tak rasa Allah Ta'ala makbul doa kita tau. Kita duk rasa macam mana? Tempat bertumpang kita ubat makhluk. Ni orang ni dia yang tunjuk ubat kat aku, bukan Allah sembuh kat aku. Mulut memang tak pernah nafi macam tu, tapi perasaan tu tak ada. Tak ada perasaan untuk nak rasa Allah yang sembuh aku. Sedangkan kita hanya minta Allah Ta'ala nak bagi. Dia bagi macam mana? Kalau dia bagi direct turun pada langit, minta ni untuk ya Allah, aku sakit ya Allah, Kau lah yang sembuhkan aku. Gelembuk jatuh ubat. Realnya beriman. Allah, ya Rabbi, Kau lah Tuhan aku. Aku tak ada ingat lain lah. Apa susah aku mesti minta pada Engkau je. Kalau macam tu semua orang beriman. Semua orang beriman. Habis semua. Orang kapi-kapi semua beriman. Iblis pun beriman balik. Muhbi bahasa gitu. Tak jadi gitu. Takkan turun ni ubat pada langit, gelembuk je tu. Tapi sebenarnya Allah lah yang bagi. Kita yang kita masalah ni, kita tak faham.
Maksudnya yang tempat kita nak bertumpang hakiki itu siapa dia? Yang kita jangan kata bab jauh-jauh, bab makan tu dah lah. Makan kita punya feeling ni makan kenyang. Minum air hilang dahaga. Kita punya akidah ni bukan cerita orang lain. Kita hari-hari ni, betul? Bangun tidur je ni. Oh, jam bunyi. Bangun tidur, bini kejut contoh. Bini bangun tidur siapa? Kawan kejut. Bangun tidur siapa? Kita duk tengok sabab keliling lah. Cuba bangun tidur. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ahyaitani ba'dama amatani. Ya Allah, kau yang hidupkan aku. Hafal doa tu, dalam hati tak masuk. Apa masalah kita ni? Kita tak faham betul-betul la ilaha illallah. Pasal apa? Tak faham makna Tuhan tu. Jadi apa makna Tuhan? Saya nak syarah apa ni? Apa makna Tuhan? Tumpangan. Saya nak syarah tu. Tempat menumpang. Kita kalau musafir jauh-jauh lah, tengok ada tempat tumpang. Lega tak? Rasa lega kat siapa? Lega pasal ada rumah tempat tumpang tu. Tambah pula ada orang jamu makan tak? Macam dia layan pula kita. Macam mana? 7 bintang ni macam mana? Biasanya kan? Dia buat kita orang asing ni macam keluarga dia sendiri pula. Macam mana? Biasanya Allah layan kita macam mana? Tak rasa pun dia layan kita. Kita kalau pergi tumpang sama orang, dia bagi nyawa kita tak? Dia bagi kita mendengar, dia bagi kita melihat tak? Tu dia punya cara berfikir. Saya ngaji tu guru ulama kita dia ajar kita. Kita pergi tumpang orang, kita kahwin lah senang. Isteri bagi hidup kita, isteri bagi makan kita, dia jamu makan kat kita, dia tak buat makanan, dia olah makanan untuk kita. Dia tak boleh buat nasi, sebiji nasi pun dia tak boleh buat, sebiji gula pun dia tak boleh buat, setitis air pun dia tak boleh buat, satu molekul gas oksigen pun dia tak boleh buat. Yang bagi itu semua apa? Allah. Tapi kita duk pandang makhluk. Itu yang kita nak faham la ilaha illallah ni, supaya kita boleh letakkan makhluk ini je Tuhan kau. Hati aku takkan bergantung pada makhluk. Aku hanya pegang kepada Allah yang Allah ciptakan segala makhluk. Makhluk ni nampak pada rupa saja. Aku dapat sesuatu, tapi sebenarnya yang beri hakiki adalah Allah. La ilaha illallah. Tak adalah tempat bertumpang hakiki yang sebenarnya melainkan Allah. Saja nak uraikan, terjemahkan Tuhan tu apa? Tempat bertumpang. Kalau istilah yang memang sebut ulama, antara makna Tuhan ni, makna yang kita duk pakai apa dia? Hajat. Tak adalah yang menunaikan hajat aku melainkan Allah. Bahasa paling mudah lah. Kalau saya ngaji Urdu ni, dia punya huraian la ilaha illallah ni, sekali kita jumpa lah dengan apa kita nak bicara, saya kata ada istilah akademik, nak faham ilah dengan mana la ma'budah bihaqqin, ada makna istilah ilah mustaghni an kulli ma siwahu wa muftaqirun ilaihi kullu ma adahu tu. Itu Arabnya, saya nak sebut Urdunya. Pasal ngaji kaedah yang sama, ilmu yang sama, di atas apa disebut mazhab yang sama, ahli sunnah wal jamaah, sama huraian. Saya ngaji Urdu, bahasa Urdu kata apa? Dengar. Apa makna ilah? Tuhan ni apa? Dia be hajat hoker, subki hajat puri karne wala. Tak faham? Be hajat hoker, Allah Ta'ala be hajat. Dia tak ada hajat apa-apa pun pada sesuatu. Lepas tu, subki hajat puri karne wala. Semua hajat dan keperluan makhluk ni Allah lah sedia yang boleh menunai dan memberi dan menunaikan segala hajat dan keperluan. Jadi saya nak sebut apa? Fokus perkataan yang disebut apa? Hajat. Kalau belah petani dia guna bahasa tumpang. Bahasa Melayu kita memang kita sebut Tuhan. Cuma kita bila Tuhan tu macam bodoh kan, betul kan? Dengan saya sebut, sorry sikit bahasa tu macam bodoh, faham tak? Macam bodoh. Tak apa Tuhan kita? Faham macam mana Tuhan? Tuhan bersujud ke dia? Dengar.
Kat mak bapak kita sujud tak? Yang bagi ada mak bapak lagi lah kan. Sujud tak kat mak bapak kita? Khasnya macam ni. Kita ni masih kanak-kanak. Masa kita kanak-kanak tu, kita sujud tak kat mak bapak kita? Tak sujud Tapi kalau nak beli kasut koyak, cari siapa? Cari mak, cari pak. Lapar teringin tengok orang makan macam ni. Orang makan ayam, orang makan daging, orang makan ni sedap. Kita pun macam mana? Ngadap siapa? Mak lah, mak nak makan ni, mak nak makan bubur ni, mak nak makan kuih ni, mak, oh mak saja. Mak masak macam ni, mak masak lah macam ni. Betul? Sembah tak mak? Sembah tak? Kalau sembah ni tahap macam mana? Sepatutnya lah kan. Kalau sembah ni di tahap macam mana? Tak faham soalan. Sampai boleh sembah ni satu tahap macam mana? Kita mesti sepatutnya nisbah sembah ni, dia mesti ada satu perasaan yang menyebabkan kita minta gilanya menyembah tau. Kalau kita duit tak ada sadar. Tolonglah. Saya nak RM5 je. Siapa? Saya lapar sangat ni. Tak ada apa nak makan. Saya nak curi tak kena, baik saya minta kat orang. Tolong saya. Saya sujud kat engkau tak apa. Janji kau bagi aku makan. Tak ada bagi makan, bagi aku duit aku nak beli makanan ni. Tolong. Itu kan. Tu pun sembah lagi. Tak sembah lagi. Ke Allah Ta'ala kita sembah. Soal, ada tak perasaan macam tu? Ada. Itulah kita. Apa dia? Kita hanya sebut Tuhan, tapi kita tak faham apa maksud Tuhan. Memang jasad sembah, tapi sambung? Hati tak sembah. Yang itulah kita nak kena belajar. Yang itulah kita nak kena reti. Cuma nak reti hak tu, itulah cabaran ni kat situ lah. Ngaji pula pagi subuh. Malam penuh aktiviti, contohlah kan. Pukul 2 pagi, pukul 3 pagi baru tidur. Subuh baru nak menghadap. Itu satu hal. Lagi apa? Dia tak apa nak minat, nak dengar ni. Tapi kalau cerita Ultraman, Superman, cerita lawak gelak sikit kalau macam mana? Benda nak hidupkan hati ni memang setan ni cukup tak suka. Saya ngaji, guru nak sebut, memang betul dia sebut kata apa? Dia kata, syaitan ni, bahkan Tok Sah syaitan sebut kita ni kalau syaitan kuat dengan kita tak akan suka dengar perkataan yang orang bagi panduan untuk lawan syaitan. Pasti tak suka. Bahagian kita dengar ni macam nak marah ni, semua nak kata kat aku ni. Pasal apa? Setan banyak sangat. Macam lah tu setan banyak sangat lah tu. Cakap je tak setuju. Kata kat aku ni. Padahal sebut umum je tu. Jaga lah tu. Tu kau setan dah lah tu. Saja ke sana sikit. Jadi asal nak sebut apa? Telah masyhur ketuhanan itu adalah keadaan Tuhan tu disembah. Duit kita sembah, duit sembah tak? Tapi perasaan dekat duit macam mana? Besar tak? Kalau ada kerja lah macam ni, mengaji lagi pukul 9.30, kerja sejam je, 8.30, 9.30, dapat gaji 200. Nak tak kerja tu? Nak. Cepat je. Maksud apa? Saya nak cerita apa ni? Dapat gaji mana? Dapat gaji siapa? Sembah ke? Taklah sembah kan, tapi perasaan tu, seronok tu kan? Seronok tu. Dua rakaat agak-agak nak rasa nak buat. Selawat ada rasa nak selawat atas Nabi ada? Ada. Ada tak rasa nak zikir 100 kali? Ada. Sabit Tok Imam je zikir kan? Tu pun Tok Imam tu sabit jadi Tok Imam je. Sorry lah saya sebut kan. Saya lah tu. Tok Imam pun sabit jadi Tok Imam. Kalau Tok Imam jadi makmum macam mana? Sambung ayat saya agak-agak macam mana? Tok Imam tak tidur, makmum tu pula jadi Tok Imam, makmum tu pula kuat zikir. Siapa? Dah jadi imam, dia zikir, takkan imam nak tidur.
Boleh faham saya cakap apa? Jadi kita sendiri kalau macam mana? Situ lah nak tunjukkan kita siapa. Sajalah saya sebut macam tu sikit. Atas kita nak telan macam ni ya, faham baca kitab, nak ambil faham cara akademik. Itu ya, kadang ilmu tu dia tak menyentuh jiwa kita. Dia tak bawa kita untuk kita nak kena sedar apa perasaan yang sepatutnya kena ada. Tentu kita tengok duit, tengok makanan, tengok rumah besar, tengok ladang orang kan, tanam apa? Tanam cili. Merah semua. 10 hektar macam mana? 10 hektar, 100 hektar. Tengok durian, apa? 1000 hektar durian. 2 buah ni. Macam mana? Seronok tak tengok? Ada hati tak kalau aku punya kebun durian ni? Seronok tak? La ilaha illallah. Seronok tak? Tenang tak hati dengan Allah Ta'ala ke tenang dengan dusun durian? Minat kat mana lagi? Tu soalan semalam tu. Macam mana? Bizikrillahi tatma'innul qulub. Tak mahu yang kita. La ilaha illallah. Tak tenang. Duit tak ada. La ilaha illallah. Tak tenang. La ilaha illallah. Kata zikir tenang hati. Tak mahu. Bukan macam tu cara tenang hati. Siapa Allah? Allah bagi jadi kita tak? Dia bagi kita nyawa tak? Kita minta ke nyawa ni? Dia bagi tak nyawa? Kita tak minta pun dia bagi nyawa. Nyawa dengan makan minum mana mahal lagi? Nyawa dengan makan minum mana mahal lagi? Betul? Nyawa dia bagi tak? Makan minum dia bagi tak? Tapi kita rasa tak dia bagi makan minum? Kita duk rasa kita yang cari makan minum. Tu orang salah dia. Saya nak sebut masalah dia macam mana? Kita tak rasakan bertumpang tu ke orang salah. Inilah cabaran nak dapat tauhid. Apa dia? Makhluk ni adalah penghalang dapat tauhid. Dengan bahasa lain, sabab musabab ni menggagalkan kita mengenal musabbibul asbab. Boleh faham saya cakap apa? Saya buat misal, tiba-tiba ada JNT, contoh lah. JNT ke tiba ada satu kereta datang parking buat makanan kek ke apa ke pizza ke contoh lah kan. Ni apa? Sign? Apa ada orang hantar? Dengar saya tu. Tengok makanan tu menyelerakan tak? Hati, fikiran akan fikir apa? Siapa hantar ni? Tambah pula ada note pula. Selamat menjamu selera. Semoga berbahagia sentiasa daripada orang yang ada perasaan cinta kepada siapa yang diberikan kepadanya. Ini mana? Seronok? Tak faham saya sebab apa? Besar hati nak baca kad tu. Simpan kad tu. Siapa dia? Dia tulis pula Al-Mukhlis, you sincerely apa? Nama pula apa? Minah. Contohlah Minah ni nama samaran. Minah, nama samaran. Minah. Minah. Kita kalau nak sebut apa? Makan je bukan bagi nyawa tak? Seronok tak? Nak seronok kat siapa lagi? Yang bagi nyawa ke yang bagi makan? Yang bagi makan tu pun sebenarnya. Yang bagi tu yang bagi nyawa kita. Yang tu lah yang kita nak belajar tauhid tu. Tu lah nak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tu nak pergi faham apa? Ma'bud ni, nak hati perasaan kita nak bagi ni ke Allah Ta'ala. Tu carahan ke sana lah. Tu yang kita nak cuba ambil faham ni. Jadi ketuhanan ni mana apa? Keadaan Tuhan itu disembah. Tu saya nak syarah tu, nak kata Allah ni tahap dia disembah. Makhluk kita tak sampai tak sembah. Majikan pun sembah. Mana ada kita sembah majikan? Duit pun kita tak sembah. Allah kita sembah tapi tak ada perasaan. Tu masalah kita. Jadi kita nak mengaji ni apa? Nak belajar macam mana dengan sebab kita faham tu ada perasaan dengan Allah Ta'ala. Kalau dah khatam kitab sekali pun tak ada perasaan ke Allah Ta'ala, maksudnya tak faham lagi bab ketuhanan. Tak faham lagi walaupun dah khatam kitab 10 kitab 20 kitab, tak faham lagi bab ketuhanan. Tauhid tu masih belum tauhid namanya. Tauhid tu sekadar kalau kata ilmu tauhid.
Bila tak ada perasaan dengan Allah Ta'ala, maksudnya belum ada tauhid lagi. Tauhid ni apa? Bila makan, minum, tidur, bangun, apa saja kita buat, Allah, 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 Allah. Itu baru tahap istilahnya sembah, rasa bertumpang, rasa kita takkan ada tempat lain melainkan dia saja. Saya ngaji dalam bab macam ni, guru-guru selalu buat misal untuk bagi faham, untuk faham ketuhanan tu. Sembah, tempat bergantung, tu tumpangan, tempat kita bertumpang. Misal yang selalu saya ngaji tu guru debat, dia kata apa? Dia bagi misal tu memang cukup senang pada isteri dengan suami. Isteri pula, isteri macam mana? Isteri orang susah. Kalau isteri gaji besar, gaji 10,000, suami kerja gaji menebas rumput sebulan 300, dia tak boleh ada macam saya sebut ni. Saya sebut apa dia? Isteri ni asal orang susah, bila dia kahwin dapat mas kahwin tak? Dapat hantaran tak? 15 dulang. Kain, kasut, beg tangan, telekung, duit, buah, macam-macam lah. Coklat, apa kek, apa puding, semua dia bagi. Dia bagi apa lagi? Dia bagi rumah. Lagi dia bagi apa? Kereta ni, Porsche tu. Dia bagi Porsche. Lagi dia apa? Perabot rumah, aircon, sofa, kapet. Bilik air tepuk je, air turun. Panas air. Sejuk. Wow. Contohlah kan. Baju pun tengok siapa punya? Abang beli. Jam pun abang beli. Meja pun abang beli. Kitab pun abang beli. Hamil lah tu. Ni apa? Abang. Semua ingat abang dia. Abang. Saya ngaji Tok Guru sebut itu, saya tiru dia kan. Tengok lampu pun cerahnya, abang beli, abang. Tengok jam pun abang. Tengok jam di tangan, abang. Orang puji pula, jam kau cantik lah, abang beli. Tengok baju macam mana? Baju pun orang tegur, baju kau lawa lah, abang beli. Tengok kau badan sihat ni apa? Abang jaga. Kau badan gemuk lah, abang jaga. Kereta kau laju lah, abang hadiah. Semua abang. Steady tak? Pasal apa dia sebut abang tu? Kalau abang tu mati lah agak macam mana? Saya nak cerita tempat bertumpang tu kan. Nak cerita tempat bertumpang. Kalau matilah abang. Rasa patah tulang belakang. Walaupun tulang belakang tak patah. Rasa patah mana lagi. Aku nak ngadu tempat siapa? Abang. Abang. Cerita drama sikit, sorry. Nak cerita apa? Allah bukan macam tu. Tapi patutnya macam mana? Siapa bagi di matahari ke mana? Allah. Siapa bagi bumi tempat kita pijak ni? Allah. Bukan bumi saja tau. Ada pasir, ada ni, pokok. Siapa bagi ni? Allah. Siapa bagi kita melihat ni? Allah. Siapa bagi boleh mendengar ni? Allah. Saja saya nak cerita kat abang dengan Allah Ta'ala tu kan. Cerita kena cerita belah isteri, cerita belah suami tak boleh. Boleh juga tengah kita. Kahwin macam mana? Siapa basuh baju ni? Ayang basuh. Kat abang tukar sikit. Ayang basuh. Ayang tu sayang. Siapa setrika baju ni? Sampai orang tegur, kau punya baju ni tengok tajam-tajam semua ni. Ayang setrika. Baju kau lalu wangi, ayang pun punya wangi. Tengok rumah kau selalu tengok semak je lah. Sekarang ni tengok bersih lah dengan bunga banyak. Ayang jaga rumah. Ayang jaga rumah. Bawa bekal pula masak. Makan bagi kawan sikit. Masak sedap lah pun masak ni. Ayang masak. Semua ayang. Baju kau lawa lah. Siapa pilih baju kau beli ni? Ayang pilih. Boleh tak? Boleh tak? Kita ni macam mana? Kita ni ayang hadiah. Duk ingat mana? Duduk saja pun macam mana? Pegang tasbih pun macam mana?
anniversary, ayang bagi. Tengok tasbih, ingat ayang. Ayang tu sebut dan rasa macam mana? Tengok ayang demam, macam mana? Ayang demam. Contohlah kan. Cuma makhluk boleh jadi begitu tak? Macam tu. Allah macam mana? Mana Allah Ta'ala demam, subhanallah. Tuhan, cuma kita tak rasa Allah pergi matahari. Allah pergi matahari kat aku. Jadi saya ngaji ada tegur apa? Macam mana nak bagi feeling itu? Dengar. Apa dia? Rasakan apa yang ada keliling ni, Allah Ta'ala sediakan semua untuk aku. Tengok pokok sawit ni untuk keluarkan oksigen, untuk aku bernafas. Ya Allah, 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 Allah. Kita duduk sini ada orang bagi suruh jaga kuda. Boleh tengok kuda. Bagus kuda tu tau. Dengar saya sebut. Selalu kami kat sini, monyet banyak. Dia main sini, dia ponggah ni. Yang ni semua kena tutup. Bukan boleh buka langsung. Dia ponggah ni. Kalau dia tak boleh masuk, depan tu lah. Dia ponggah sakit. Dia berak. Basuh najis dia kadang. Kena time dia main mengamuk. Habis dia berak. Kolah tu. Itu swimming pool dia. Tu yang bertutup tu. Swimming pool dia. Bila ada kawan tu apa? Kuda tu. Macam mana? Tak berani dia mari. Dia duduk atas pokok sawit tu. Dia bunyi macam mana? Saya nak tiru tak pandai lah bunyi dia. Kan? Dia macam pekak tengok. Memang dia tak berani. Betul kan? Memang takut kuda kan? Betul bunyi memang takut kuda kan? Kau mahu apa macam tu kan? Kalau ada kuda dia tak mari kan? Kuda keluar je macam mana? Mari. Saya nak cerita apa ni? Tengok kuda je. Allah. Tak payah hambat, tak payah beli mercun bola. Pom! Tu dia lari sekejap tu mari pula. Tapi ada kuda macam mana? Tak payah usia apa, biar kuda duduk situ kan. Monyet tak mari. Tak mari. Sudahlah orang baru tahu kan. Dia orang kata bulan jin. Jin tak ada, malaikat tak mari. Kalau ada jin. Boleh kuda. Ada kuda, monyet tak mari. Memang tak mari. Kalau tak ada selongkor habis tu. Kalau saya ngajar ni lagi, kalau cerah sikit nak cakap sampai tu, sampai atas kolah tu. Ni tak tegur lah monyet. Siapa? Ada kuda tak. Cerita apa sikit ni? Allah hantar kuda ni. Ya Allah. Kat belakang tu arnab pula. La ilaha illallah. Saya tak nak fikir ada banyak-banyak tu. La ilaha illallah. Saya nak cerita apa ni? Macam mana supaya boleh sentiasa boleh ingat Allah Ta'ala ni faham dialah ma'bud, dengan tu sebab tu kita sembah dia. Bila kita rasa tempat bertumpah dan kita rasakan dialah yang sediakan tu, dia yang bagi kat kita semua ni, tak rasa lain lah. Tu yang kaedah berfikir dia macam mana? Tukar lah tu, ubah mindset kita ni, buka balik skru ni, tak ada apa yang ada keliling ni melainkan semua Allah Ta'ala jadikan untuk aku. Yang waja'ala lakumul wa waja'ala lakum ma fil ardi jami'a. Allah Ta'ala jadikan untuk engkau, untuk kamu semua ni, ma fil ardi jami'a, apa atas muka bumi ni semua ni untuk engkau. Rasakan apa? Rasakan apa yang ada ni. Isteri, siapa bagi? Allah. Anak siapa bagi? Allah. Ni tangga ni Allah Ta'ala bagi apa? Boleh aku naik atas tangga ni, Allah bagi jadi tangga untuk aku. Ada orang tolong buat untuk aku tangga. Aku tak payah fikir pun tangga, tapi ada orang buat tangga untuk aku naik. La ilaha illallah. Allah Ta'ala jadikan pokok untuk pokok tu tumbuh. Boleh je, ada tangga. Ada orang tolong buat kereta untuk aku. Aku tak payah fikir buat kereta. Ada orang buat kereta. Ya Allah, Allah sediakan kereta untuk aku. Ada kuli tak tolong buat kereta untuk aku. La ilaha illallah. Jalan berfikir ke Allah Ta'ala, dia kena bergila-gila macam tu sikit. Tengok je kitab ni, ada orang tolong buat kitab untuk aku, untuk cetak boleh aku baca. La ilaha illallah. Kita kalau nak buat kertas selai tu, fikir nak buat ke mana? Nak tebang pokok, nak pergi hancur, nak buat macam ni, nak buat selai-selai kertas, nak buat mesin, nak cetak, nak tulis alif batan, nak buat dakwat, macam mana nak buat dakwat, mampus kita kalau buat tu. Tapi macam mana? Dah siap semua. Mikrofon orang dah buat, tak payah mikir lah. Macam mana? La ilaha illallah. Orang yang gila-gila dengan Allah Ta'ala, dia sampai tahap macam tu. Pasal apa? Dia faham ma'bud tu. Apa dia? Tempat bertumpang. Bahasa saya sebut dia apa? Hajat. Hajat hoker.
Allah Ta'ala dia tak ada hajat sikit pun. Dan segala apa hajat yang ada kat kita, yang kita dapat ni, tak ada lain sebenarnya Allah yang tunaikan hajat. Walaupun tengok makhluk, hati macam mana? Hadirkan Allah bagi. Allah bagi. Memang Allah bagi. Cuma sekali lagi saya sebut, apa dia? Kita bila kita tak ada fikiran macam tu, apa dia? Kita akan rasa makhluk bagi. Makhluk bagi. Itu yang terhutang budi dengan makhluk, duk ingat makhluk, cinta makhluk, suka kat makhluk, kasih kat makhluk, sampai lupa siapa khalik makhluk. Inilah kita. Pasal kita tak faham ma'bud yang la ma'buda illallah. Siapa ma'bud sepatutnya? Allah. Tempat bertumpang sepatutnya siapa? Yang bagi hajat semua siapa? Bahasa lain tu ganggu lah, ambil hajat tu. Siapa bagi kita makan? Allah. Siapa bagi kita kenyang? Allah. Siapa bagi kita hidup? Allah. Siapa bagi kita sihat? Allah. Siapa bagi kita cerah ni? Ni cerah ni yang nampak aroma ni. Siapa bagi cerah ni? Allah. Siapa bagi kita mendengar? Allah. Siapa bagi kita bercakap? Allah. Siapa bagi kita faham? Allah. Dan dia kena latih. Nak latih ni lah cabaran hidup ni. Memang cabar sangat. Yang lain tak cabar, takat COVID tak ada cabar. Tak cabar. Yang cabar apa? Nak ingat Allah Ta'ala, nak tauhidkan dia, rasakan ke dia tu. Tu yang mencabar. Siapa buat COVID? Allah. Tengok COVID dia berapa orang mati lagi? La ilaha illallah. Dia yang menghidup dan mematikan. Nampak cara hidup macam mana? Sehat macam ni, ubat macam ni. Contohlah kan. Tapi vaksin bukan ubat, vaksin racun. Tak faham ke dah? Nanti saya buat kuliah khas itu. Vaksin ubat racun. Dah 2 kali, nak ambil ketiga. Dia panggil booster, tak ada. Lagi ngeroboh, lagi racun, lagi cepat mampus. Iya, tak percaya tengah. Yang mana dah kena sakit teruk dah, dia memang tak akan ambil yang boost yang ketiga. Orang dah sakit ketiga, dia tak akan ambil keempat. Orang yang dah 3 kali duk rasa sihat je, kalau bagi keempat, macam dah lah ambil tak? Macam dah tak ada apa-apa kan, tengok 3 pun okey lah. Agak-agak keempat ambil tak? Apa salahnya? 3 pun okey je. Okey lah. Kalau 1 pun kena dah macam ni. Nak nombor 2? Okey. Tapi jangan tak tahu. Dia bagi itu lagi, maksudnya selagi tak teruk tu dia dah bagi tu lah. Orang yang akan sudi nak ngambil ni bila orang yang tak ada masalah, bila dia kena cocok tu. Yang mana dah ada masalah macam mana? Yang tu pun tunggu hari lah. Jadi apa tujuan dia? Nak bagi mampus orang. Iya. Bukan bagi sihat. Jadi sesuatu je ke orang tu, okey. Selesai kan, kau tak ambil cocok kedua, tak dah ketiga, tak dah apa. Kau memang tunggu hari nak mampus ya. Kalau ada pun apa, kalau tentera pun masuk macam mana? Alah. Jatuh lah. Senang je dia kuasai kita. Yang mana dah sihat ni lagi, bagi lagi. Dan nama lagi menggalak. Lalu tu apa pula? Apa macam-macam bahasa lah. Saya pun tak tahu kerti apa. Yang ni pemurni, yang ni pensihat. Ada expired date pula. Ada pula vaksin ada expired. Tak betul lah. Dia yang ajar prinsip kat kita, apa dia? Mula saya syarah vaksin sikit kan. Dia ajar prinsip kita ni, sepatutnya orang dah kena COVID, dia ada imunisasi, badan dah kenal COVID, bukan gaduh pergi cocok lah. Hak tu cocok tu yang dalam makmal ya. Yang kita kena COVID ni, yang ni dah original punya daripada orang Ta'ala, badan dah kenal lah COVID, buat apa kena cocok lagi? Sepatutnya siapa dah positif, macam mana? Tak faham? Tak payah cocok lah, siapa? Badan dah kenal lah COVID, kena cocok lagi tak? Apa perlunya COVID yang dalam makmal tu untuk dicocok, sedangkan yang tak dalam makmal punya pun dah dapat? Peri tak payah bayar. Betul bayar ni keluar juta-juta lagi. Bilion-bilion lagi. Beli racun. Tu pun dia kata wajar. Mula saya syarah sikit. Nak cerita apa ni? Asal nak sebut tempat bertumpang. Tak kira lah apa tumpang. Kalau kau nak bubuh katalah macam ni, kau dah rasa tempat bertumpang, kau vaksin. Cocok vaksin jadi kau sihat ni. Contoh lah kan. Lagi-lagi cocok, lagi mata kau terang. Cocok vaksin boleh baca 3 juzuk Quran sehari. Sila. Siapa bagi sihat? Vaksin. Tak dapat tauhid juga. Kalau katalah macam ni kan, tapi vaksin jadi sakit, makan tongkat Ali jadi sihat.
Oh, Tunku Ali bagi sihat. Dengar, tak dapat tauhid juga. Tak dapat tauhid juga. Walaupun tak cucuk vaksin. Oh, jadi yang nak kita dapat ni apa? La ilaha illallah. Dalam masa yang sama akidah satu lagi perjalanan yang tak boleh dinafikan apa dia? Syariat mesti betul. Yang mana halal ialah halal, yang mana haram adalah haram. Tak pula bila kata ingat Allah, Allah semua Allah Taala belaka, semua Allah Taala belaka, semua Allah Taala belaka. Babi pun dia balas kat siapa? Makhluk Allah juga. Jangan. Jangan. Ada prinsip syariat yang kena tengok, dan syariat ni bila? Selagi kau hidup, selagi itu ada istilah hakikat, di situ kena makrifat, di situ masih ada syariat. Takkan berlepas punya kita daripada syariat sampai satu tahap, kita dah lepas pada syariat pasal dah kenal. Ni tak semayang siapa? Ni tak kenal lagi. Esok dah kenal, tak payah bersyariat. Kepala otak kau jaga tu pun. Ada geng-geng makrifat punya tu. Jaga, ada. Ni tak semayang siapa? Tak kenal Tuhan lagi. Sia-sia je ibadat, tak kenal Tuhan. Untuk apa? Ni senang nak kenal Tuhan lah. Bila dah kenal Tuhan, hampa tak kenal Tuhan lagi, aku dah kenal. Itu pasal apa tak semayang? Pasal tak sah ibadat melainkan kenal Allah Ta'ala. Sekarang dah kenal, aku dah kenal, aku akan gaduh semayang lah. Macam hampa tak kenal lagi, hampa kena semayang. Mampu yang ada game tu, berlambak game tu. Yang kita belajar ni macam mana? Nak ambil betul-betul original ahli sunnah wal jamaah ni, ni lah yang memang kena berlawan dengan apa kehendak kita, dengan kebodohan kita, malas kita tu, supaya hadir hati sentiasa la ilaha illallah. Apa? Ingat, kena gila-gila sikit. Allah ni cerah ni, Allah jadi matahari untuk aku, Allah jadikan monyet untuk aku. Dengan ingat monyet ni apa? Siapa yang jadi? Allah lah. Betul itu ada kuda pula lagi, Allah jadikan kuda untuk kita. Baik buruk datang pada Allah Ta'ala. Ada hikmah dan rahsia, kita tak tahu apa hikmah monyet tu. Mungkin dengan sebab dia berak tu, jadi ada sesuatu lah yang lain pula kan. Ada benda yang kita tak boleh nak singkap lagi kan. Contoh macam Covid lah kan. Sebab Covid macam mana? Sebab Covid boleh baca Quran, sebab Covid boleh mengaji. Sebab Covid boleh belajar duduk rumah, kalau tidak duduk kedai kopi lah. Sebab Covid, tapi ada juga sebab Covid main game, sebab Covid mengadap internet, ada juga. Ada yang jahanam dengan sebab Covid, ada yang jadi baik sebab jadi Covid. Ada yang dengan sebab Covid tak pergi dah masjid, tak pergi dah surau. Ada orang dengan sebab Covid makin rindu nak pergi masjid dan surau. Dan sekarang ni tak pernah tinggal lagi masjid dan surau. Jadi yang penting apa? Apa keadaan yang ada tu, macam mana engkau nak kenal Allah Ta'ala, tauhid dengan Allah Ta'ala, boleh rasa berhajat ke Allah Ta'ala, dan Allah lah yang tunaikan segala hajat kepada kita. Subki hajat puri Allah ka karne wala. Baik. Jadi makna ketuhanan ni, keadaan Tuhan yang disembah. Yang ni lah atas sebut ni, la ilah. Apa ni ilah? Ilah dengan makna uluhiyah. Kalau saya syarah akademik macam tu, kod dia susah sikit kan. Jadi la ilaha illallah, nak nafi apa? Nafi itu kan nafi ilah, tapi nafi uluhiyah. La ilaha nafi lil jinsi tu. Jinsi ilah tu nak nafi tak mana? Jinsi sifat ilah. Jadi sebut ilah tapi nafi uluhiyah. Tak ada yang bersifat uluhiyah melainkan zat yang bersifat uluhiyah ni hanya Allah Ta'ala. Tu akademik lah sikit, tak faham tu. Maksud saya akademik tu dia ada ilmu tu nak berikutip tu yang dia kata ketuhanan. Pasal apa sebut ketuhanan? Kenapa tak sebut makna Tuhan? Tak? Dia sebut ketuhanan pasal sebut ilah maksudnya uluhiyah. Ingat? Ada orang faham ketuhanan macam ni, dengar, dia faham la ilaha illallah. Tiadalah Tuhan melainkan Allah. Tiadalah Tuhan melainkan Allah. Ingat? Tuhan ada tak? Tuhan ada tak? Tak faham soalan? Tuhan ada tak? Itu tak ada Tuhan melainkan Allah. Yang tak ada tu, tak ada Tuhan ke? Tak ada yang bersifat ketuhanan melainkan Allah. Faham ke bahasa? Apa faham ke saya tanya apa ni? Jadi yang kita kata tak ada Tuhan tu, tak ada Tuhan melainkan Allah. Ada pula Tuhan, tadi kata tak ada Tuhan. Yang nafi tu bukan nafi Tuhan, tapi nafi
sifat ketuhanan. Tak ada yang bersifat Tuhan, melainkan zat yang bernama Allah. Jadi dialah Tuhan, dia saja yang ada sifat ketuhanan. Selain pada Allah Ta'ala, yang tu bukan zat Tuhan, dan bila dia bukan zat Tuhan, dia takkan ada sifat ketuhanan. Itu maksud dia. Yang tu dia punya pelajaran tu akademik lah sikit. Tak boleh faham, tak boleh faham. Situ lah. Ya. Saya punya pengalaman mengaji, bila faham betul-betul macam tu, baru terbuka satu nak faham tu. Dengan tu memudahkan kita untuk faham apa sepatutnya kena faham. Baru faham, ada zat Allah, ada zat makhluk. Zat makhluk mesti sifat makhluk, zat Allah sifat Allah. Baru faham. Zat Allah mestilah bersifat ilah, zat makhluk mestilah bukan ilah. Jadi kalau kita makan bukan ilah, takkan bersifat dengan mengenyang. Tak boleh. Mengenyang, menyihat, menyakit, semua membuat ni Allah je. Pasal dia je Tuhan. Makhluk zat dia sendiri takkan boleh mempunyai hakiki membuat sesuatu, sama ada mudarat atau munafaat, baik atau buruk. Bahkan makhluk tu zat dia sendiri Allah yang bagi jadi. Itu makhluk takkan ada ketuhanan sama sekali. Satu, la ilaha illallah tu bukan menafi Tuhan, tapi menafi sifat ketuhanan. Satu, sebut la ilah dengan mana? La uluhiyata. Yang tu akademik sikit. Tak adalah sifat ketuhanan. Jadi maksud la ilah tu menafikan sifat ketuhanan tu lain daripada zat Allah. Allah saja yang ada sifat uluhiyah. Selain pada Allah Ta'ala, tak ada sifat uluhiyah. Itu yang diterjemahkan makna ketuhanan itu. Tu keadaan ketuhanan tu. Kenapa nak cerita ketuhanan? Pasal la ilah dengan mana? La uluhiyah. Nak saya sebut macam ni. Kalau kata tidak adalah lelaki melainkan Zaid. Tak ada dah orang lelaki melainkan Zaid ke? Apa sebenarnya tak adalah lelaki melainkan Zaid? Tak faham tak? Tak ada sifat kelakian tu melainkan Zaid. Zaid saja yang benar-benar lelaki, rajul, gentleman betul ni. Bukan menafi lelaki ramai, tapi yang lelaki yang ada kelakian. Ini lelaki tapi macam tak lelakinya. Macam pondan ni. Tak ada yang bersifat kelakian melainkan Zaid. Bukan menafikan lelaki ada. Dan bila sebut tiadalah rajul, tiadalah lelaki melainkan Zaid, maksudnya menafikan sifat keperempuanan daripada dia. Jadi kalau kata la ilaha illallah, apa dia tu? Bukan nak kata tak ada Tuhan. Tuhan ada, Tuhan Allah. Sifat ketuhanan tu yang tak ada, melainkan Allah saja yang bersifat Tuhan. Pasal Allah je Tuhan. Allah tu nama bagi zat Tuhan. Zat dia saja yang ada sifat ketuhanan. Yang tu pun nak faham dengan dia tu, berapa lama nak mengaji, nak bagi faham betul-betul tu. Dan dia ada disiplin-disiplin ilmiah, nak kutip tu saya sebut ni sekali lalu, dengan mana la ilah tu dia nama ismul jinsi dengan mana wasfi. Lagi susah tak? Saya tak ada bahasa lain nak sebut, dia mesti ambil bahasa ilmiah. Tengoklah boleh faham tak faham. Macam mana kita baca tengok dulu. Jadi makna ketuhanan, ada dia sebut ketuhanan tu. Siapa? Ada terjemah ketuhanan macam ni. Keadaan Tuhan itu disembah dengan sebenar. Jadi ketuhanan ni keadaan dia disembah dengan sebenar. Dia disembah dengan sebenarnya, dengan bahasa lain dialah yang layak disembah. Jadi pasal apa dia layak disembah? Pasal dialah yang memberi dan mengurnia apa saja yang ada pada kita, pada aku,
Dan apa saja pada alam ni tiada boleh memberi dan mengertia melainkan Dia. Satulah selayaknya ia disembah, dan sebelum sembah selayaknya ia diingat, selayaknya ia dipuji, selayaknya ia dipuja sebelum sembah ni kan. Kalau nak sembah mesti puji dulu. Kita macam mana? Kenal pun tidak, sembah dah, tapi kenal pun tidak, faham pun tidak, puji pun tidak, puja pun tidak, pergi sembah. Kenapa orang kafir tak sembah Tok Kong? Pasal dia puji dan puja. Dia puja. Kalau pegang salib je lah. Oh Jesus, please help me. Oh Jesus, oh my God. Oh, pegang. Kita, ya Allah, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mana ada perasaan? Orang kafir macam mana? Datang ribut taupan je. Oh Jesus, please help me. Oh Jesus, please, please, please. The only one the only one that I hope. Bless from you. I need. Dia punya minta tu. Sungguh-sungguh pasal dia ada perasaan kenal, faham, bergantung, berharap. Tu dia sembah. Hindu lah, Kristian lah. Kita macam mana? Allahu Akbar. Betul, setuju kita ada Allah macam Hindu ni pergi Tok Kong, dia nampak Tok Kong je. Betul ke Hindu tu? Saya tengok Hindu. Saya tengok. Kau tak sedar Tok Kong. Saya tengok Hindu tu. Dia lalu kat Tok Kong ni je. Memang macam tu, orang kafir memang macam tu. Kalau Jepun lah, tengok matahari macam mana? Tu yang sampai dia buat kartun Ultraman tu. Macam apa? Lemah aja macam mana? Tut. Macam mana? Macam mana? Mesti pergi matahari. Ten. Macam apa? Macam apa? Matahari. Matahari. Kita kan macam mana? Apa masalah? Ya Allah. Tapi ada tak perasaan macam mana Ultraman tu? Kalau ada sakit macam mana? Pergi jumpa habis Tok Momo, doktor apa, last kali. Tak ada arah lah. Minta ke Allah lah. Last minute lah orang jumpa ke Allah Ta'ala. Sepatutnya macam mana? Ya Allah, aku sakit ni, Engkau yang bagi ubat. Bila usaha tu, dia tengok dapat ubat sembuh. Ya Allah, inilah ubat yang Kau bagi. Alhamdulillah. Tak ada yang bagi sembuh melainkan Engkau. Ubat ni aku kenal, ya Allah, bukan ubat, Engkau yang bagi sembuh. Lalu je Engkau takkan turun ubat daripada langit kelebuk jatuh. Tak ada. Aku yakin takkan memang buat begitu punya. Kau boleh ya buat gitu, tapi bukan pentadbiran kau macam tu. Menjumpa macam ni, jangan dia bertemu dengan ubat. Alhamdulillah, ya Allah, Engkau saja sembuh. In antas syafi la syifaan illa syifauka. Engkau je yang boleh menyembuh, tak ada penyembuh melainkan penyembuh Engkau. Ni doktor apa ni? Tempat lalu je. Bagi sembuh siapa? Allah. Macam mana nak pergi situ? Nak pergi situ. Satu, kena kenal siapa yang ada sifat ketuhanan. Satu ciri besar kalau kita belajar ni, yang ketuhanan Allah saja bertuhan ni siapa? Dia saja bab zat. Ada 4 angle kita sebut selalu kan. Zat, sifat, perbuatan, bab milik dia. Zat dia je wajib wujud. Zat makhluk semua harus wujud. Bila zat dia wajib wujud, macam mana kita nak boleh bergantung kat benda yang harus wujud? Sedangkan Allah yang mewujudkan semua tu, kita boleh ada hati pada makhluk tapi tak ada hati pada Allah yang menciptakan segala benda yang wujud. Allah yang wajib wujud. Tu. Yang tu nak bagi cerah. Tu nak bagi reti tu, nak bagi faham. Tu, boleh faham? Boleh reti. Boleh reti lah tu, insya-Allah dia reti semua bab ketuhanan. Tak faham mak tu, belajar bab ketuhanan ni hanya dengar, dia halua telinga, dengar balik. Tapi hati takkan pergi ke Allah Ta'ala sedikit pun. Na'udzubillah. Baik, jadi itu yang dia kata,
ketuhanan ni dengan makna masdar tu dia isim tapi dengan makna wasfi. Dia ismul jinsi tapi dengan makna ismul wasfi. Sebut ilah dengan makna uluhiyah. Itu saya sebut sekali lalu. Itu yang diterjemahkan makna ketuhanan tu yang disembah dengan sebenar. Baik. Bila kata Allah Ta'ala bersifat uluhiyah, apa yang mesti ada pada ketuhanan ni? Ketuhanan ni mesti apa? Tu yang bahasa petani saya sebut ni, tumpang kan. Bahasa lain nak pakai penunai hajat. Betul ke Allah Ta'ala penunai hajat? Ya, memang Allah penunai hajat. Bukan makhluk. Makhluk tak boleh tunai hajat makhluk. Makhluk sampai bila-bila makhluk ambil sipir. Makhluk tak boleh tunai hajat makhluk. Makhluk tak boleh tunai hajat makhluk. Makhluk pun masih berhajat kepada Allah. Makhluk tak boleh berdiri sendiri. Makhluk mana ada sendiri. Makhluk mana boleh dia tunaikan hajat dia sendiri. Tak boleh. Kita mesti perlu sesuatu untuk tunaikan hajat kita. Dan penunai hajat ni Allah. Nampak pada makhluk, nampak pada pandangan mata. Pasal makhluk mesti makhluk. Makhluk bukan Tuhan. Makhluk tak boleh tunai hajat. Makhluk ialah tetap makhluk. Makhluk takkan jadi Tuhan. Al-abdu abdun wa intaraqa. Makhluk tetap makhluk, dia takkan naik pangkat menjadi Tuhan. Makhluk tetap makhluk. Air tetap air. Air takkan jadi Tuhan. Air takkan hilang dahaga. Allah penghilang dahaga. Air tetap air. Air sebab Allah yang bagi jadi air ialah air dengan air yang ada sifat air boleh menghilang dahaga. Allah yang bagi hilang dahaga bukan air. Macam mana nak faham tu? Mesti pergi prinsip faham. Allah ilah, makhluk bukan ilah. Allah saja boleh tunai hajat, selain daripada Allah Ta'ala tak boleh tunai hajat. Mesti faham. Tak faham hak tu memang kita belum kenal Tuhan. Tu yang galik lalai. Kita tak ada perasaan ke Allah Ta'ala. Dia tak akan, perasaan tu tak akan ada. Ngaji bab ni pun dia dengar. Tak ada perasaan. Satu belajar mengaji bab ketuhanan ni, dia memang orang yang akan tersentuh dengan perasaan dia bahawa akan boleh ada perasaan ketuhanan. Tak ada tersentuh dalam bab ketuhanan, ngajilah kau. Sardin, beku, kayu. Satu keruk sebut dalam Quran, la yaqiluha illal aqilu illa sabirun. Saya lajak-lajak mulut dia sebut tu. Tak boleh nak berakal, memahami perjalanan bab ketuhanan ni melainkan orang berakal. Satu orang berakal saja yang boleh nak kenal kepada Allah Ta'ala, boleh ada sedar ke Allah Ta'ala tu. Yang tu Allah Ta'ala puji. Ulul albab, ulil nuha, ulil absar tu. Ke sana sikit. Jadi atas kita ambil akademik kan susah dengar dia sebut. Jadi ketuhanan tu disembahkan sebenar, dan bila kata disembahkan sebenar, lazim daripada demikian tu terkaya ia daripada tiap-tiap barang yang lainnya dan makna Tuhan. Jadi lazim daripada sembah dengan sebenar apa dia mesti terkaya langkah ke apa? Terkaya ia daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Itu makna kata Tuhan tu. Tuhan ni dengan mana apa? Tumpangan, mesti dia mana tak hajat pada satu. Dialah satu-satunya tempat bertumpang, tempat kita bergantung harap, tempat kita minta hajat, dan dia saja penunai hajat kalau nak guna bahasanya tu. Dan makna Tuhan itu disembah dengan sebenar-benar. Okey, jadi kalau itu makna ketuhanan, makna Tuhan ni apa? Dan lazim daripada keadaannya disembahkan dia dengan sebenar-benar, terkaya ia daripada tiap-tiap lainnya, dan berkehendak tiap-tiap barang yang lainnya kepadanya. Itu kata sebut awal lagi tu. Dua ciri ni, mesti istighna ilah an kulli ma siwahu, dan mestilah iftiqar kullu ma adahu ilaihi. Maka kita faham daripada yang tersebut itu akan makna la ilaha illallah itu apa? La ilaha, ilah tu apa? Ilah tu. La ilah tu la ma'buda bihaqqin illallah. Ya, makna macam ni, yang inilah dipanggil makna lughawi. Lughawi makna. Makna lughawi. Yang inilah makna ilah lughatan. Apa dia? Ilah ni dengan makna tiada yang disembahkan dengan sebenar-benar. Jadi kita duk terjemah la ilaha illallah, tiadalah yang disembah dengan sebenarnya. Tiadalah Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Jadi Tuhan yang disembah dengan sebenar tu apa?
Itulah bahasa Arab dia al-ma'buda bihaqqin. Sebenar-benar yang layak disembah, yang dengan itu dia dikenal, dia disukai, dia dicintai, dia digemari, dia ditumpangi, dia dirasakan berhajati. Apa lagi bahasa-bahasa nak sebut yang tu? Pasal kita nak sebut dia disembahi, memang sebut sembah, tapi kita tak faham, tak hadam tu sembah tu kan. Jadi maksud la ma'bud, la ilah tu apa? La ma'buda bihaqqin. Ilah lah Allah. Jadi ilah tu dengan mana al-ma'bud bil haq. Bahkan atau bahasa lain, la ma'buda illallah, la maqsuda illallah, la mashhuda illallah, la mawjuda illallah. Itu antara makna-makna yang dihurai kan untuk capai maksud. Hanya Allah saja ada ciri-ciri demikian. Baik, makna ilah pada ma'bud bihaq tu itulah dipanggil lughatan. Tu makna lughawi kan. Makna lughawiyah. Jadi lazim daripada itu, bila Allah Tuhan sebenar, apa ciri sebenar yang menyebabkan dia layak jadi Tuhan? Maka makna yang kita faham pula yang lain daripada itu ialah macam ni, la mustaghni an kulli ma siwahu wa muftaqirun ilaihi kullu ma adahu illallahu. Siap. Jadi lazim daripada Tuhan sebahagian sebenar apa dia? Bila dia Tuhan mesti dua ciri besar, dua kriteria ni tak mungkin ternafi daripada Tuhan, dan nak melayakkan jadi Tuhan mesti dua ciri ni. Apa dia? Dengan bahasa lain, kalau nak ada ketuhanan mesti ada dua ciri ni besar. Apa dia? Tak hajat pada sesuatu, semua makhluk mesti berhajat pada dia. Satu, matahari Tuhan. Kenapa? Sedangkan semua makhluk berhajat pada matahari. Tak ada matahari susah kita, tak ada matahari gelap kita, tak ada matahari pokok tak boleh nak buat fotosintesis, tak ada oksigen kita. Bukan boleh sembah ke matahari? Kenapa tak boleh sembah matahari? Pasal matahari berhajat pada siapa yang menjadikan matahari. Jadi matahari tak layak disembah walaupun kita berhajat pada matahari. Jadi kita berhajat sebenarnya kepada siapa? Pada Allah yang menjadikan matahari. Kita bukan berhajat pada matahari. Tu campaklah matahari. Bukan macam tu. Bukan macam tu maksud dia. Kita berhajat pada duit ke pada Tuhan yang mensyariatkan? Dengan sebab tu ada orang reti macam mana nak reka sesuatu alat untuk menjalankan perniagaan dan urusan duit. Kita hajat kat duit ke hajat kat Allah? Betul duit buang sampah kan? Bukan macam tu lah, bodoh. Tu bahasa bodoh saya keluar dah kan. Apa maksud dia? Duit ialah duit, makhluk tetap makhluk. Taklah maksudnya bila faham ke Tuhan buang makhluk. Bukan. Makhluk letakkan tempat makhluk, Allah tempat Allah. Lapar makan, buka lapar, aku tak mau makan, Allah bagi kenyang aku. Aku yakin dia yang akan bagi kenyang. Macam tu ke tauhid? Macam mana? Lapar macam mana? Makanlah bodoh. Memang orang tak bagi kenyang, tapi apa jalan dia bagi kenyang? Makan dengan bismillah. Dengan nama Allah aku makan. Tangan kanan pula tu, duduk pula tu. Makan pula memang benda yang boleh dia makan. Kenyang macam mana? Alhamdulillah, Allah bagi kenyang aku. Tu tauhid. Perjalanan tauhid, buat semua perjalanan sabab-musabab hati dengan muwahhid. Hati dengan Allah Ta'ala. Yang itulah yang hari-hari kita punya kerja nak bagi dapat. Itulah hari yang kita istilahnya nak dapat makrifat. Dan jalan dia macam ni. Yang pastikan Allah Ta'ala ni kita nak faham dia saja yang tak hajat pada sesuatu, yang semua makhluk pasti berhajat pada dia. Satu kalau matahari pun tak boleh jadi Tuhan, itu siapa Tuhan? Kita Tuhan ke kita? Bukan orang semua hajat pada kita. Isteri kita hajat kita, anak kita hajat kita, anak murid hajat kita. Macam mana? Kita Tuhan. Kita Tuhan apa? Kita pun demam. Kita pun perlu makan nasi, takkan kita Tuhan? Tuhan makan nasi kelakar. Maksud tu macam mana Fir'aun boleh mengaku Tuhan orang satu macam mana ada orang lagi yang tak boleh sedar keberhayatan pada Allah Ta'ala ni. Tu kat kita pun kena-kenung gitulah kan. Nisbah kita duk mengaku Allah Tuhan cantik lah, memanglah lama kecil-kecil lah, cuma hati ni tak hidup ke Allah Ta'ala. Masalah kita ni, kita nak hidupkan hati ni supaya perasankan ke Allah Ta'ala, ada perasaan ke Allah Ta'ala. Itulah ingat saya sebut benda yang paling payah kali dalam dunia. Itu payah.
Baik. Kemudian dia kata, tapi dia punya perenggan tu duduk dalam lagi kan. Ammastighna'uhu. Yang tu tak sambung kalau ikut luar kurungan tu. Ammastighna'uhu jalla wa azza an kulli ma siwahu fa huwa yujibu lahu ta'ala al-wujuda wal qidama wal baqa'a wa mukhalafatahu lil hawadisi wal qiyama bin nafsi wat tanazzuha 'anil naqaisi. Situ berhenti. Arab dia tu ammastighna'uhu. Itu berhenti. Jadi pelajaran kita pagi ni apa dia? Makna ilah lughatan ataupun pada bahasa apa dia? Al-ma'bud bil haq. Macam mana nak jadi ma'bud bil haq? Mesti dua kriteria. Apa dia? Istighna an kulli ma siwahu dan mesti iftiqar kullu ma adahu ilaih. Bahasa pendek kalau agak-agak hak tu payah. Dua kriteria besar, mesti Tuhan ni apa? Dia ghani daripada makhluk, mesti semua makhluk fakir pada dia sah. Susah, kadang susah sikit kan. Istighna ilah an kulli ma siwahu, iftiqar kullu ma adahu kan berbelit-belit kan. Itu pula fobia dengan bahasa Arab pula. Duk rasa susah. Satu kataan je. Allah ghani daripada makhluk. Semua makhluk fakir. Jadi kita siapa? Fakir. Makanan apa? Fakir. Letakkan makhluk fakir, Allah ghani. Cukup tak? Yang tu pun faham lah. Makhluk fakir. Aku fakir. Ubat fakir. Makhluk kedudukan dia fakir, Allah kedudukan dia ghani. Faham macam tu pun pada anak. Semua makhluk fakir ke Allah, Allah ghani daripada makhluk. Itu Tuhan. Tentu siapa yang ada ciri itu? Allah je. Itu yang makanan memang kita hajat makan, tapi makan mau hajat kat kita. Kita kena masak baru jadi makanan. Jadi kita hajatkan makanan, makanan hajat kat kita. Kita takkan jadi Tuhan, makhluk takkan jadi Tuhan. Makanan takkan jadi Tuhan. Tak ada atas nama makhluk boleh jadi ilah. Siapa? Makhluk semua. Walaupun satu sudut dia ghani, tapi keadaan fakir takkan terlepas daripada makhluk. Makhluk fakir. Sampai bila-bila makhluk akan fakir. Fakir dari sudut tahu mana? Berhajat. Makhluk tak boleh mustaqil by themselves, itself. Boleh berdiri sendiri, tak perlu apa sesuatu. Mana maunya. Kita pun perlu nafas, kita pun perlu oksigen, kita perlu bumi untuk pijak, perlu langit untuk berteduh, tambah nak ada bumbung, rumah, binaan, lagi lah. Berhajat. Fakir. Allah ghani. Tu minta ya ghani ya hamid, ya mubdi'u ya mu'in. Minta dia. Itu buat minta-minta lah. Jadi kita punya pelajaran nak tu. Jadi nak belajar, nak ambil faham Allah Ta'ala tu ciri dia. Saya sebut isteri memang tempat tumpah ni suami ni apa bila pun ingat bini. Yang tu sebagai kiasan untuk memudahkan supaya kita ada perasaan dengan Allah Ta'ala. Satu, kita bila ada perasaan dengan Allah Ta'ala, dapat apa pun macam mana? Ingat Allah. Nak saya sebut sikit lagi untuk walaupun dah kesimpulan ni ujungnya kan. Kita lah misalnya dah memang isteri ni dia gila kat suami dia. Dia tengok ada orang hantar makanan. Misteri pula tu tak tahu siapa hantar. Ni mesti abang. Orang lain tak ada dia hantar. Mesti abang bagi. Walaupun dia tak tahu siapa hantar macam mana? Mesti abang. Tu pun dia teka je. Kita macam mana? Itu ada orang main nasi lemak. Macam mana? Pasti Allah bagi rezeki. Betul tak? Kadang ada orang kongsi. Mana ada? Bukan teka tau. Mesti orang ni bagi. Orang bagi belum tentu. Siapa dia dengan pasti. Tapi bagi rezeki siapa? Faham yang ketuhanan dari sudut tu. Bagi rezeki Allah. Bagi cahaya Allah. Bagi hidup Allah. Memati Allah. Mengada Allah. Memberi manfaat Allah. Memberi mudarat Allah. Menentu Allah. La ilaha illallah. Mungkin skop dia terlalu besar kot. Besar tak besar, faham kan.
hadanallah ila siratal mustaqim. Saja sebut dalam bentuk-bentuk bandingan tu untuk mudah faham, mudah kita capai tauhid ni. Asal takkan bahagia dalam dunia ni melainkan ahli tauhid. Kita pun takkan berjaya melainkan kita jadi ahli tauhid. Ahli tauhid ni macam mana? Orang yang sentiasa Allah dirujuk setiap masa, zat dia, sifat dia, perbuatan dia milik dia. Kita ada kata pun bukan milik aku bukan amanah lagi. Bagi yang ni anak ni, isteri ni, rumah ni, pondok ni, orang miskin. Bagi. Yang ni zakat tu yang memang wajib satu Yang ni orang susah takkan nak pejam mata. Yang ni. Apa ada kat kita ni? Kita pemegang amanah je. La ilaha illallah, bukan harta aku. Semua apa benda ni milik Allah, mati tinggal apa dia? Aku bawa aku dan aku bawa apa? Iman aku dengan Allah Ta'ala dan akidah aku. Siapa Allah Ta'ala, siapa makhluk. Itu mati kita. Bab perbuatan pun kita ada kederat, apa dia? Allah bagi kederat, bukan kederat aku. La haula wala quwata illa billah. Sifat kita hidup, bukan aku hidup, Allah yang bagi aku hidup. Ada, bukan aku ada, Allah yang bagi aku ada. Faham ni? Tauhid. InsyaAllah. Itu rumusannya. InsyaAllah dengan apa kita nak belajar ni, tu yang dia nak cerita. Kaya tu, istighna tu apa dia? Daripada sifat 20 tu, iftiqar tu apa? Kesanalah nanti, insyaAllah. Ada soal? Pastilah seorang itu mendatangkan hujah dan huraiannya. Nah, tak ada satu ketika kebenaran dan kebatilan itu tak boleh dipetulkan. Adakah disebabkan memang tak ada hujah dan huraian ataupun orang susah yang bodoh? Best tu soalan tu. Setiap orang nak menegakkan kebenaran ada hujah dan alasan dia kan. Hak pun dia akan ada hujah, batil pun ada hujah. Betul? Tak ada ke soalan dia tanya, hak tak boleh nak dihurai, batil pun tak boleh dihurai. Macam tu ke? Takkan ada suasana itu. Hak mesti boleh dihurai. Tapi kadang-kadang bila tak dihuraikan tu yang hak dia akan jadi batil, batil pula jadi hak. Macam saya sebut selalu kan. Dengar, saya sebut selalu ni apa dia? Saya selalu sebut vaksin kan. Orang duk faham vaksin ni apa? Vaksin ni bagus lah. Kalau kita sakit pun nanti kalau dah kena vaksin takkan jadi teruk. Orang tak kena vaksin ni teruk. Padahal kita pergi hospital lah macam mana? Hak mampu teruk tu hak vaksin tu lah. Saya keliling-keliling ni ada kenalan-kenalan, ada pakcik yang selalu duduk main kat kami pun. Dia duduk hospital Taiping itu berapa lama? Kami panggil pakcik awang kat dia. Arnab saya tu kumpul dulu, itu dia yang cari kan. Apa saya nak cerita ni? Dia masuk hospital tu lama. Dalam hospital tu yang dia tengok yang sudah perginya berapa orang? Semua vaksin. Ni vaksin, ni 2 dos, ni 1 dos. 2 dos, 1 dos. Pergi. Kata dia, aku tak vaksin ni pun sihat lagi. Dia tak vaksin. Sihat lagi. Nak cerita apa? Tapi bila kebenaran tu tak dinyatakan dan dihalang untuk dinyatakan, yang nyata apa? Vaksin dapat menyelamatkan nyawa. Vaksin dapat mengurangkan risiko jangkitan. Sedangkan orang yang mengeluarkan vaksin tu pun kata dia tak ada jaminan, tetap boleh kena COVID, tetap kena pakai mask. Saya nak cerita apa? Adakah tak ada hujah? Bukan tak ada hujah. Hujah yang ada sebelah kebenaran ni didiamkan, dibenamkan, disembunyikan, disilentkan. Satu tak nampak kebenaran. Yang benda yang tak betul ni, yang merepek ni, hak tu yang dia highlight kan. Tu masalah. Macam kita duk cerita tauhid. Sepatutnya tauhid ni senang ke susah? Boleh faham? Tauhid ni senang ke susah? Kenapa jadi susah? Tak di highlight kan. Cuba angkat tu lampu, spotlight, macam mana? Semua lampu suruh dia. Macam mana? Highlight bahasa macam tu lah, senang faham kan. Power punya light. Gantung tu bubuh light semua. Semua suruh kat dia. Macam mana? Semua siaran 1, 2, 3, 7, 9, 12 hijrah. Semua astro tak astro semua tauhid. La ilaha illallah. Allah saja tu nak hajab. Makhluk tak boleh bagi mudarat.
Tak boleh bagi manfaat. Makhluk ialah makhluk. Makhluk bila pun makhluk. Makhluk takkan jadi Tuhan. Makhluk. Hari-hari cerita tu. Macam mana? Semua orang jadi ahli tauhid. Tapi yang hari-hari apa? Nyanyi, gelak, makan, minum, harta, pangkat, hiburan. Tauhid bila? Sikit. Tu pun dah ingat makan dah. Itu pun kita duduk pondok yang ngaji tauhid tu luar tak ada. Sikitlah saya sebut itu. Jadi tak nak sebut bila adakah kebarangkalian hak dan batil tu tak boleh dihurai? Tak, dia bukan tak boleh dihurai. Hak sentiasa ada. Quran bagi isyarat idza ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Bila datangnya kebenaran, macam mana? Batil pasti akan lenyap. Innal batila kana zahuqa. Batil sememangnya akan lenyap. Cuma masalah dia apa? Hak tu tak dizahirkan sezahir-zahirnya. Kita pun kalau ingat Allah apa akan jadi? Kita pun akan tenggelam rasa kekitaan, bahkan rasa Allah ni, aku ni Allah lah yang hidupkan. Nyata hak tenggelam kita. Boleh faham? Tenggelam Allah zahir kita. Aku yang hendak, aku kaya, aku hebat, semua tak ada syedan aku. Mula keakuan diri kita. Cuba rasa hak Allah tu. Allah yang bagi aku pandai, dia yang bagi aku otak, dia yang bagi akal. La ilaha illallah. Mana dia tenggelam. Zero minus. Tolak. Apa dia? Makin rasa rendah lagi. Tapi rasa rendah ke makin timbul ke? Orang puji sikit macam mana? Okay? Pasal apa? Hak tenggelam, makhluk yang timbul. Tu. Jadi bukan tak ada hujah, tapi sebenarnya yang hak itu dibenamkan. Jadi saya sebut dalam konteks ketuhanan macam tu. Konteks luar pun atas nama hak batil sama. Kalau duk cerita Wahabi macam mana? Dalam TV pun Ustaz Wahabi, Mufti pun Wahabi, Menteri Agama pun Wahabi, Perdana Menteri pun Wahabi, Agung pun Wahabi, ya. Wahabi habislah Malaysia. Tapi kalau semua ahli sunnah wal jemaah semua la ilaha illallah, Perdana Menteri ahli sufi, Menteri pun ahli sufi, Mufti pun ahli sufi, ya. Mak bapak kita ahli sufi, pegawai daerah pun sufi, ahli polis, askar semua ahli sufi. Semua dengan tasbih. Jumpa ya. Assalamualaikum, Allahu akbar. Waalaikumsalam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa khabar yuk? Allahu akbar. Baik, alhamdulillah. La ilaha illallah. Nak ke mana tu? Nak ke masjid. La haula wala quwata illa billah. Bagus jadi ke masjid. Allahu akbar. Oi, kalau semua orang macam tu macam mana? Semua jadi wali. Bila hak tu dizahirkan, dia menang. Tapi bila di silent kan, ke bumi yang pula tanam pula, korek pehok kamboi pula, katak pula, buh lori balak lah satu. Mampus. Sikitlah dengan bahasa gitu. Jadi hak tu dia bukan, dia tak akan, bahasa tak terhurai tu bukan, tapi biasanya disembunyikan. Tak disembunyikan pun ditutup, dibelenggu, tak dibuka. Ni kita belajar ni nak buka hak lah. Itulah kali lalu. Saya jawab soalan. Lagi? Ma'bud. Ya. Adakah dengan maksud la ataupun makna macam tu? Di atas maksud la nafil jinsi tu yang makna wasfi. Ya. Maksudnya dia asal kalimah isim kan? Kan kalau kita belajar nahwu, la ilah tu pun isim, Allah pun isim. Kalimah isim. Cuma Allah dia isim makrifah, nama khas. Dia proper noun. Ilah dia common noun, nama am kan? Tiadalah Tuhan melainkan Allah. Allah pun Tuhan, Tuhan pun Tuhan. Faham? Tak mana Tuhan? Am Tuhan. Siapa yang dianggap yang tu disembah, yang tu dianggap Tuhan kan? Jadi Tuhan ni am.
Allah khas. Ada tak khas Tuhan selain daripada Allah yang Tuhan tu walaupun adakah khas Tuhan selain Allah? Boleh faham soalan itu? Tak ada. Jadi kalau gitu, adakah Tuhan selain Allah Taala? Itu yang nak nafi Tuhan ke nafi isim ke nafi wasfi. Tu itu. Jadi yang tu uslub apa? Yang tu yang uslub nafi li jinsi. La rajula fid dari, maksudnya la rajuliyah fid dar. Tak ada yang bersifat kelakian melainkan dalam rumah tu. La rajula fid dari illa Zaidun. Kalau ada illa tu siapa dia? Betul? Kalau sebut la darara wala dirar dalam Islam. Fil Islam la darara mawjudun wala dirar. Dalam Islam ni tak ada langsung ajaran memudaratkan diri sendiri atau memudaratkan orang lain. Tak ada dalam ajaran Islam macam tu. Itu yang la nafil jinsi tu. La wasiyata lil waris. Tu. Apa maksud ni? Takkan ada wasiat yang dibenarkan dalam syarak. Wasiat untuk diberi pada pewaris tak sah. Pasal waris dah ada pesaka, dia tak boleh terima wasiat. Itu bahasa-bahasa la nafil jinsi walaupun sebut ismi dengan makna wasfi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.